Bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang, salam satu Malaysia, satu salam KMJ di hatiku. Yang dihormati Puan Hajah Zainul binti Muda, Pengarah Pendidikan Islam Kolej Matrikulasi Johor, serta para hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Segala puji-pujian kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat saya memulakan forum pada hari ini, serta dapat kita bersua bersama-sama dalam program yang dianjurkan oleh pihak Pendidikan Islam Kolej Matrikulasi Johor pada hari yang mulia ini untuk menerangkan tentang tajuk makanan halalan thayyibah. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan kedua-dua ahli panel kita pada hari ini, kita sudah sedia maklum bahawa mutakhir ini terdapat pelbagai isu yang dibangkitkan mengenai makanan yang tidak mempunyai logo halal yang diiktiraf oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Oleh itu, saya Siti Nurrahimah binti Muhammad sebagai moderator anda pada hari ini ingin mengupaskan serba sedikit tentang tajuk kita pada hari ini, iaitu makanan halalan thayyibah. Menurut portal rasmi Halal Malaysia, halal berasal dari frasa dalam bahasa Arab yang bermaksud dibenarkan atau dibenarkan oleh undang-undang Islam. Konsep makanan dan minuman di dalam Islam menggariskan konsep halal dan haram makanan dan minuman yang diambil. Konsep halal dan haram ini bertujuan untuk menjaga 5 perkara asas dalam Islam, iaitu memelihara agama, memelihara nyawa, memelihara akal, memelihara harta, memelihara keturunan serta mengekalkan integrasi dan maruah. Makanan yang syubhah pula ialah makanan yang diragui status sama ada halal atau haram. Makanan yang diragui status sama ada halal atau haram dinasihatkan supaya meninggalkannya daripada terjatuh ke dalam hukum haram. Sebelum saya mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam lagi, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan dua orang ahli panel kita pada hari ini. Baiklah, panel yang pertama yang segak lagi bergaya, Saudara Muhammad Yassin Tasnim bin Azharuddin. Selamat datang saudara. Saudara apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Seterusnya, panel yang kedua yang cantik lagi kan menawan, Saudari Faizuddin binti Abdul Rashid. Selamat datang saudari. Saudari apa khabar? Saya sihat, Alhamdulillah. Baiklah, sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh lagi, saya ingin menunjukkan persoalan kepada panel yang pertama. Persoalan yang berbunyi, apakah maksud di sebalik makanan halalan thayyibah? Dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada saudara moderator iaitu Siti Nurrahimah atas soalan yang diajukan. Halal adalah satu kata nama bahasa Arab, atau jika dilihat kata kerjanya ialah yahillu, hillan dan halal, yang membawa erti membebaskan, melepaskan, memecahkan atau membubarkan. Bila digunakan dalam konsep perundangan Islam, ia bermaksud segala sesuatu yang menyebabkan seseorang itu tidak dihukum jika menggunakannya, dan sesuatu yang boleh dikerjakan menurut hukum syarak. Al-Jurjani dalam satu kitab iaitu At-Ta'rifat yang ditulisnya ada menjelaskan dua pengertian halal ini. Yang pertama adalah merujuk pada keharusan seseorang menggunakan perkara-perkara yang diperlukan untuk keperluan jasmani, sebagai contoh makanan, minuman dan ubat-ubatan. Manakala pengertian halal yang kedua yang dimaksudkan oleh Al-Jurjani adalah bersangkut paut dengan keharusan memanfaatkan, memakan, meminum dan mengerjakan segala sesuatu, kesemuanya berdasarkan nas. Di dalam ayat Al-Quran pula, Allah SWT menggunakan istilah halal ini dalam pelbagai keadaan. Antara contohnya adalah muamalat, hal kekeluargaan, perkahwinan, makanan, rezeki dan banyak lagi. Oleh itu, ini sebenarnya adalah suatu perkara yang perlu dipandang seriuslah oleh para penonton. Hal ini demikian kerana konsep halal itu sendiri bukan sahaja meliputi makanan dan minuman, namun ia sebenarnya meliputi pelbagai konsep kehidupan kita, meliputi pelbagai aspek kehidupan kita. Apa yang lebih menarik lagi sebenarnya tentang maksud halal ini sendiri jika dilihat dalam konteks Al-Quran adalah perkataan belakang halal itu yang mengikuti belakang halal, iaitu thayyiban ataupun thayyib. Yang thayyib yang dari segi maknanya adalah baik atau elok atau yang berlawanan dengan yang buruk. Jadi apabila kita gabungkan halal dan thayyiban, ia bermaksud halal yang
sesuatu yang halal yang bersifat baik ataupun elok. Seperti mana yang dinyatakan sebelum ini, persoalan halal dan haram dalam soal makan minum banyak diberi penekanan dalam Al-Quran. Walaupun bagaimanapun, ini tidak bermaksud hal itu hanyalah meliputi makanan yang halal atau minuman. Ia sebenarnya sangatlah luas. Ia termasuklah juga babak mengenai muamalat. Hal ini demikian kalau sebagai contoh, riba tu kan haram kan. Jadi hukum halal haram ni ada juga berkaitan dengan aspek muamalat, menakahan, akhlak serta akidah. Terima kasih saudara Muhammad Yasin Tasnim atas penerangan saudara tentang maksud di sebalik makanan halal yang thayyibah sebentar tadi. Seterusnya saya mahu bertanyakan soalan kepada ahli panel kita yang kedua, iaitu saudari Faizuddin. Apakah pendapat saudari tentang konsep makanan halal dan thayyibah dalam kehidupan kita sebagai umat Islam? Silakan saudari. Terima kasih moderator kita Cik Rahimah atas penyampaiannya sebentar tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Hari ini saya akan bercerita tentang konsep halalan thayyiban. Konsep halalan thayyiban merupakan konsep asas yang perlu kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Ini kerana konsep halalan thayyiban bukan sahaja merujuk kepada kehalalan makanan, malahan ia juga dah merujuk kepada beberapa aspek lain seperti kesihatan, kebersihan dan juga kualiti. Kenapa aspek-aspek tadi penting terhadap makanan? Kerana makanan merupakan bahan yang berpotensi untuk memindahkan penyakit ke dalam tubuh badan kita. Merujuk kepada surah Al-Baqarah 168 yang bermaksud, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik daripada apa yang terdapat di bumi dan janganlah ikut langkah-langkah syaitan kerana sesungguhnya syaitan merupakan musuh yang nyata. Merujuk kepada surah Al-Baqarah ayat 168, Allah telah menegaskan kita supaya makan makanan yang halal dan meninggalkan benda yang haram. Konsep halal thayyiban juga dapat merangkumi dalam dua aspek, iaitu aspek fizikal dan juga tersirat. Thayyiban telah ditakrifkan sebagai makanan yang bersih tanpa sebarang kotoran serta tidak memudaratkan kesihatan. Terdapat beberapa pendapat telah dikeluarkan, antaranya pendapat Imam Al-Syafi'i yang menjelaskan maksud thayyib iaitu makanan yang lazat dan layak untuk dimakan. Jadi Allah SWT telah menurunkan pelbagai ayat Al-Quran serta hadis bagi merealisasikan matlamat supaya semua umat Islam meninggalkan larangannya, iaitu makan makanan yang haram. Oleh hal yang demikian, konsep halal thayyiban bukan sahaja merujuk kepada makanan yang halal, malahan ia merujuk kepada semua benda, semua aspek yang bersih serta yang suci. Itu sahaja daripada saya. Sidang hadirin, demikianlah tadi penjelasan yang sangat jelas tentang konsep makanan halal dan thayyibah dalam kehidupan kita sebagai umat Islam. Ini merupakan penjelasan yang terperinci dan sangat menarik daripada panel kita yang kedua. Baiklah, sebelum saya meneruskan persoalan yang lain, saya ingin kemukakan satu persoalan daripada penonton yang berbunyi, makanan syubhah adalah makanan yang diragukan sama ada halal atau haram dan dinasihatkan untuk dielakkan daripada mengambilnya. Akan tetapi, jika seseorang itu terlalu lapar dan tiada makanan yang diyakini halal, adakah dibolehkan atau tidak untuk seseorang itu memakan makanan yang haram bagi menghilangkan rasa laparnya itu? Baiklah, saya ulang. Adakah dibolehkan atau tidak untuk seseorang itu memakan makanan yang haram bagi menghilangkan rasa laparnya itu? Baiklah, saya minta panel yang kedua untuk menjawab persoalan ini. Silakan saudari Faizuddin. Terima kasih kepada saudara atau saudari yang mengajukan soalan tadi. Terlebih dahulu ingin saya menerangkan sedikit apa itu makanan syubhah. Makanan syubhah merupakan makanan yang tidak diyakini sama ada halal atau haram. Okey, jadi merujuk kepada soalan saudara atau saudari tadi, makanan syubhah hanya dibolehkan untuk makan ketika waktu genting atau waktu darurat.
Antara contoh waktu darurat itu ialah ketika dalam peperangan. Terdapat potongan ayat yang telah menyebut tentang perkara tersebut. Potongan ayat itu ialah di surah Al-Baqarah 173 yang bermaksud, tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tiada dosa baginya. Oleh disebabkan itu, kita dibolehkan untuk makan makanan syubhah ketika waktu darurat sahaja. Terima kasih saudari panel yang kedua kerana menjawab persoalan daripada penonton sebentar tadi. Sekarang saya mohon panel yang pertama pula untuk menjelaskan tentang kebaikan dan kepentingan makanan halal yang thayyibah. Dipersilakan. Makanan halal thayyibah ini adalah sangat penting dalam mengekalkan tubuh badan yang sihat. Makanan yang baik dapat mempengaruhi pemikiran seseorang. Ia dapat menjadikan seseorang itu lebih sihat, lebih cergas dan juga kualiti kesihatan kehidupannya lebih terjamin. Kesihatan tubuh badan ini juga termasuklah dari aspek fizikal, mental dan rohani. Makanan halal thayyibah ini juga dapat menghindarkan diri kita daripada penyakit yang berbahaya. Misalnya, Allah SWT telah mengharamkan pemakanan daging babi kerana jelas dan pada hari ini telah dibuktikan dengan kajian sains yang mendapati bahawa terdapatnya cacing pita dan juga virus JE atau nama saintifiknya Japanese encephalitis dalam babi. Kedua-duanya ini dikatakan sangat sukar untuk dibunuh. Maka dari itu, mematuhi perintah Allah SWT dalam menjaga soal makanan dan minuman dapat memberikan kebaikan pada diri kita sendiri. Seterusnya, terhindar daripada melakukan sesuatu kemungkaran. Buktinya, terdapat satu hadis itu panjang, jadi saya akan ringkaskan. Ia diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menyatakan bahawa salah satu sebab mengapa doa-doa tidak diterima oleh Allah SWT adalah kerana puncinya adalah sumber makanan atau sumber minumannya atau sumber pakaiannya daripada sumber yang haram. Oleh itu, adalah sangat penting untuk kita mengambil makanan yang halal dan menjauhi makanan yang haram. Selain daripada yang di atas, kepentingan kebaikan makanan halal thayyibah ini adalah dapat menjadikan Malaysia sebagai satu hub pengeksport makanan halal sekaligus dapat meningkatkan ekonomi negara. Perkara ini demikian kerana makanan yang halal dapat diekspor ke seluruh negara kerana makanan halal boleh dimakan oleh setiap lapisan masyarakat tanpa mengira bangsa atau agama. Perkara ini dapat meningkatkan permintaan terhadap barangan dan pemakanan daripada negara kita sekaligus meningkatkan lagi ekonomi negara kita. Akhir sekali, makanan halal thayyibah ini dapat meningkatkan iman seseorang serta mendapat perlindungan daripada Allah SWT. Seperti yang kita ketahui, Allah SWT sangatlah menyayangi hamba-Nya yang sentiasa bertakwa dan menjauhi semua larangannya. Baiklah, terima kasih saudara panel pertama. Sebentar tadi saudara panel pertama telah menghuraikan tentang kepentingan dan kebaikan makanan halal dan thayyibah. Sekarang giliran saudari panel kedua pula untuk menjelaskan apakah keburukan jika kita sebagai umat Islam mengabaikan makanan halal dan thayyibah. Silakan saudari. Terima kasih moderator kita yang sudi bertanya. Terdapat banyak keburukan sekiranya kita tidak mengamalkan halal dan thayyibah dalam kehidupan seharian kita. Hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, maksud makanan haram ialah makanan yang tidak boleh disentuh atau dimakan oleh umat Islam tidak kira dalam bentuk zat ataupun asalnya. Merujuk kepada surah Al-Maidah ayat ketiga yang bermaksud diharamkan bagimu untuk makan bangkai darah daging babi, haiwan yang disembelih selain nama Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk atau diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan haram bagimu yang disembelih untuk berhala. Hadirin sekalian, merujuk kepada surah Al-Maidah ayat ketiga, terdapat dua golongan utama makanan haram, iaitu dalam bentuk zat dan asalnya, termasuk bangkai, daging babi, alkohol, anjing dan sebagainya. Seterusnya, benda yang halal juga boleh menjadi haram
sekiranya digunakan dalam cara yang salah seperti menipu, mencuri atau makanan yang disajikan untuk persembahan pendukunan ataupun acara yang tidak sesuai dan melanggar syarat-syarat ataupun bertentangan dengan Islam. Demikianlah tadi antara keburukan jika kita sebagai seorang umat Islam mengabaikan makanan halal dan thayyibah. Baiklah, saya teruskan dengan persoalan daripada penonton yang kedua. Persoalannya berbunyi, makanan yang halal atau haram pasti mempunyai ciri-ciri yang membuktikan sama ada makanan itu halal atau haram. Oleh itu, bolehkah panel menjelaskan secara terperinci apakah ciri makanan yang haram dan halal? Soalan ini saya tujukan kepada panel yang pertama untuk menjawab. Silakan panel. Antara ciri makanan yang haram ni adalah binatang halal yang disembelih tanpa menyebut nama Allah Subhanahu Taala. Oleh itu, walaupun sebagai contoh ayam, nama ayam kan halal kan, namun bila dia disembelih tanpa menyebut nama Allah Subhanahu Taala, ia akan jatuh hukum haram. Seterusnya adalah semua jenis bangkai, khinzir, anjing dan keturunan daripadanya. Ini sedia maklumlah, makanan yang seperti anjing dan babi ni memang dilaranglah dalam Islam, dan juga bangkai. Yang ketiga adalah makanan yang beracun dan memudaratkan. Hal ini demikian kerana contoh kalau kita makan lipan tu kita tahu dia beracun, lepas kita makan, kita akan mati. Jadi seolah-olah kita ingin membunuh diri. Kan dalam Islam membunuh diri tu kan haram, dia tak boleh. Akhir sekali, yang ni orang tak perasan, memakan harta anak yatim dengan cara terlarang. Dia dah kata, makan ni halal sebab dah disembelih dengan nama Allah, dia bukan anjing, bukan babi, bukan bangkai, bukan benda beracun. Tapi dia tak sedar bahawa makanan tu makanan untuk orang anak yatim, tapi dia ambil secara memang tak sah lah. Jadi hukumnya juga adalah haram. Okey, baiklah, seterusnya makanan yang halal. Antara ciri makanan yang halal ni adalah tak ada dalil yang mengharamkannya. Contoh macam kalau ayam tu tak ada mention dalam Al-Quran tu, jadi kau makan je lah. Seterusnya bersih dan tidak memudaratkan. Makanan yang halal ni memang bersih lah. Yang ketiga adalah binatang halal dan disembelih. Ni kena ingat, bangkai tak boleh. Pastikan dah halal, lepas korang sembelih, insya-Allah halal. Akhir sekali, tumbuhan-tumbuhan yang tidak beracun. Seperti contoh kalau kita makan ulam ke nak makan sayur-sayur apa pun, pastikan dia tak beracun. Kalau dia tak beracun, halal lah tu. Terima kasih saudara Muhammad Yasin Tasmin kerana menjawab soalan daripada penonton sebentar tadi. Sekarang kita teruskan dengan mendengar penjelasan serba sedikit daripada panel kita yang pertama tentang apakah kesan apabila kita makan makanan yang haram. Terdapat berbagai kesan sebenarnya apabila kita mengambil makanan yang haram. Antaranya ialah doa-doa kita tidak akan dimakbulkan oleh Allah SWT. Hal ini demikian sejajar dengan satu hadis Rasulullah SAW yang bersabda, seorang lelaki telah melakukan perjalanan jauh rambutnya kusut itu, mukanya berdebu, menadahkan kedua tangannya ke langit dan mengatakan, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Padahal makanannya haram dan mulutnya disuapkan dengan sumber yang haram. Maka bagaimanakah akan diterimanya doa itu? Hadis riwayat Muslim. Oleh itu, di sini kita dapat lihat bahawa Rasulullah SAW sendiri mempersoalkan bagaimana mungkin doa-doa orang yang mengambil makanan haram ini diterima oleh Allah SWT. Oleh itu, kita hendaklah menjauhi makanan yang haram ini. Selain itu, orang yang makan makanan haram ini tidak akan diterima amalan baik mereka. Hal ini demikian kerana sesiapa umat Islam yang makan makanan yang haram akan menyebabkan amal ibadahnya tidak akan diterima selama 40 hari seperti yang disebutkan di dalam hadis. Ibnu Abbas berkata bahawa Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, doakanlah agar aku menjadi orang yang dimakbulkan doanya. Apakah jawapan Rasulullah SAW? Wahai Sa'ad, perbaikilah makanan kamu, makanlah makanan yang halal, nescaya kau akan menjadi orang yang selalu dimakbulkan doanya. Dan demi jiwaku yang ada di tangannya, sesungguhnya jika ada seorang yang memakan makanan yang haram dalam perutnya, maka tidak akan terima amalannya selama 40 hari. Dan seseorang hamba yang dagingnya tumbuh daripada hasil yang menipu dan riba, maka nerakalah lebih layak untuknya. Hadis riwayat At-Tabrani. Maka itulah ancaman
yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ke atas hamba-hamba Allah ni yang memakan makanan yang haram. Nauzubillah min zalik. Moga kita dijauhkan daripada perkara tersebut. Akhir sekali, bila seorang itu makan makanan yang haram, hati dan akal akan menjadi rosak. Hal ini demikian kerana makanan yang haram dapat mempengaruhi pemikiran dan hati seseorang. Jika seorang makan makanan yang baik atau makanan yang halal, maka hatinya juga menjadi lembut, mudah untuk menerima kebaikan. Manakala jika makan makanan yang haram, maka sebaliknya lah yang akan berlaku. Hatinya akan keras dan sukar untuk beribadat kepada Allah SWT. Terima kasih kepada kedua-dua saudara dan saudari kita yang sudi memberikan penjelasan yang panjang lebar tentang makanan halalan thayyibah ini. Seperti yang kita tahu, di negara Malaysia ini terdapat pelbagai makanan yang diimport dari luar negara maupun dari dalam negara itu sendiri. Oleh sebab itu, kita tidak dapat memastikan sama ada makanan yang kita peroleh daripada sumber yang halal atau haram. Jadi, apakah tanggungjawab pelbagai pihak dalam memastikan industri pemakanan di Malaysia terjamin halalan thayyibah? Dipersilakan ahli panel kita yang kedua untuk menjawab persoalan ini. Silakan saudari. Pertama sekali, pihak kerajaan perlulah mengubah undang-undang bagi memastikan setiap syarikat mematuhi piawaian yang ditetapkan. Selain itu, pihak kerajaan juga boleh menguatkuasakan undang-undang yang sedia ada kepada masyarakat bagi memberikan kesedaran kepada mereka tentang kepentingan makanan halalan thayyiban. Kerajaan juga boleh bekerjasama dengan pihak agama luar untuk memastikan setiap makanan yang diimport masuk terjamin halal. Kita juga sebagai masyarakat juga memainkan peranan yang penting kerana kita boleh melaporkan kepada pihak berkuasa mengenai kekotoran permis dan juga pemprosesan makanan yang mencurigakan. Ini kerana persekitaran yang tidak bersih bukan sahaja menjadikan makanan itu tidak boleh dimakan dan tidak halal, malahan ia boleh menjejaskan kesihatan kita. Akhir sekali, pihak JAKIM perlulah menetapkan piawaian untuk semua syarikat pengeluaran makanan dengan cara mengkaji, mengesahkan dan mengawal selia produk makanan dan barang gunaan orang Islam supaya terjamin suci. Alhamdulillah, selesai sudah perbincangan forum kita pada hari ini. Oleh itu, sebelum saya mengakhiri forum kita, saya akan merumuskan serba sedikit tentang tajuk perbincangan kita pada hari ini. Firman Allah bermaksud, "Hai para rasul, makanlah daripada makanan yang baik dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kalian kerjakan." Ayat ini menerangkan bahawa jika seseorang mengambil makanan dari sumber halal, adalah diyakini keimanan serta ketakwaannya akan bertambah kukuh, mantap dan kuat. Sebaliknya, jika seseorang itu makan makanan yang haram, maka diyakini imannya akan lemah dan akhirnya terhakis daripada hatinya. Kesimpulannya, orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan menjauhkan diri daripada makan makanan yang haram kerana taat kepada Allah semata-mata. Selain itu, orang yang beriman akan memastikan makanan yang mereka perolehi adalah daripada sumber yang halal supaya segala amal kebaikan yang dilakukan olehnya diterima oleh Allah. Sidang hadirin yang dihormati, sebelum saya mengakhiri bicara forum pada hari ini, terimalah serangkap pantun yang berbunyi, "Intailah padi antara nampak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan." Sekian saja untuk hari ini. Jika ada terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Yang Maha Pencipta dan yang kurang baik itu datang daripada kekhilafan diri kami sendiri. Wallahualam, saya akhiri bicara forum pada hari ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.